Hello guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku untuk kali ini. Alright guys, untuk video kali ini untuk episod second last episod kisah seram di negeri di Malaysia. Untuk kali ini aku nak share kepada korang dua kisah yang ceritakan pelbagai kisah seram yang berlaku di negeri Sarawak, iaitu negeri Bumi Kenyalang. So guys, sebelum aku mulakan cerita tu, kalau korang yang dah subscribe channel aku daripada awal sampai sekarang, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak dan aku sangat appreciate dengan korang punya support. Dan kalau sesiapa yang baru masuk ke video ni ataupun masuk ke channel ni, aku mengucapkan selamat datang ke Nest Channel. So guys, kalau korang suka, jangan lupa tekan like, share, komen dan juga subscribe, dan juga tekan butang loceng untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So guys, tanpa membuang masa, jom kita ceritakan dan juga kita dengar kisah yang aku telah baca daripada dua kisah yang berlainan di negeri Sarawak. So let's watch this video. Baiklah, kepada penonton-penonton yang menonton video aku untuk kali ini, so Nas akan membaca kisah yang pertama, iaitu kisah hantu legenda popular di Sarawak, iaitu Janet. So siapa yang pernah membesar pada 80-an, awal 90-an, kita utamanya yang dah mungkin umur dah 30 lebih, 40 lebih, mesti korang dah pernah dengar tentang kisah seram yang telah berlaku kepada salah seorang perempuan ini yang bernama Janet di Kuching, Sarawak. Kisah seram ni berkisahkan seorang wanita malang ini menjadi sebutan orang ramai sekitar zaman itu kerana kelibatnya yang sering terlihat orang mereka yang tinggal berhampiran, sehingga kan ada penduduk yang takut nak keluar pada waktu malam sebab tak nak jumpa dengan Janet. Sebab ada yang cari rezeki, yang kerja waktu malam, ataupun ada yang suka melepak, ada yang suka keluar waktu malam. Itu antara yang paling terkesan sekali. Segala-galanya bermula apabila seorang penjawat awal yang bernama Janet, yang bertugas sebagai jururawat ataupun nurse di hospital umum di Sarawak, dia telah diculik setelah selesai menunaikan shift ataupun dia kerja shift malam yang berakhir mungkin dalam pukul 12-1 pagi macam tu. Difahamkan Janet ni seorang gadis berketurunan Tionghoa dan kejadian malang itu berlaku sekitar tahun 70-an. Berdasarkan cerita orang ramai itu, wujudnya segolongan masyarakat yang mengamalkan ritual korban semah pada waktu tu bagi setiap satu pembinaan yang dijalankan. Ritual tersebut bertujuan untuk dijadikan semah kepada penunggu yang sering menghalang pembinaan. Caranya adalah menggunakan kepala mangsa culik yang dipenggal sebagai semah. Nampak bunyi macam kejam kan? Sebab kepercayaan diorang iaitu apabila tenggelalanya ataupun postpone kerja pembinaan tu, ia berpunca daripada penunggu yang meminta korban untuk disemah sebelum kerja pembinaan itu terbabit dapat diteruskan semula dan seterusnya menghasilkan bangunan yang kukuh dan stabil. Bahasa senangnya, semah tu dia macam dia orang nak dia lebih kurang macam simen. Benda tu dia nak mampakkan satu, contohlah dengan apa, dia campurlah dengan batu dengan apa, dengan simen, dah dilekat, lepas tu campur sekali dengan kepala mangsa yang dah dipenggal. Buat mereka tertanya-tanya, apakah maksud upacara ni, iaitu upacara semah. Ia adalah perbuatan menyediakan persembahan acak bertujuan mengingatkan terjadinya gangguan yang melibatkan jin-jin yang menghuni tempat berkenaan ataupun dari luar, daripada gangguan angkara manusia yang menggunakan sihir. Kejadian tersebut hangat diperkatakan pada zaman tu. Ura-ura mengatakan penculikan dan misteri kehilangan Janet berkait rapat dengan satu pembinaan projek jambatan gantung yang terkenal di Sarawak. Kerana itu jugalah mereka yang terlibat mula mencari mangsa untuk dijadikan korban. Difahamkan hanya gadis perawan yang akan dijadikan sasaran untuk dikorbankan. Tahu kan maksudnya gadis perawan ni macam gadis cantik yang menawan, yang comel molek, yang mana kepala mereka saja akan digunakan pada kebiasaan ditanam di dalam tiang konkrit.
Ramai penduduk setempat mula bercerita tentang jelmaan Janet yang kerap menghantui kawasan mereka. Janet ni sering terlihat meraya-raya berseorangan diri yang berlaku pada waktu tengah malam dan di antara kampung Kude dan kampung Bintagor yang merupakan kawasan kampung berdekatan. Tragedinya kejadian tersebut, mereka pernah nampak sendiri jelmaan itu berkongsi mengenai penampakan Janet yang dikatakan sering berjalan seorang diri dengan berpakaian baju warna merah dan kasut warna merah. Ada kalanya ada juga lelaki tertawan dengan rupa parasnya cantik yang dikatakan mempesona hingga kan diajak hantu Janet untuk menemaninya menonton wayang larut malam di panggung wayang bersejarah, iaitu di panggung KT berdekatan Masjid Bahagian Kuching. Dulu pasti akan tiba cerita ni berkenaan dengan jururawang yang bekerja dekat situ. Dia jumpa daun ataupun wang hantu dalam bentuk lipatan duit, dan esoknya setelah Janet datang pada malam sebelum tu. Kebenarannya tidak dapat disahkan dengan lebih jelas, tetapi banyak komen yang ditinggalkan dalam talian tu, mereka pernah mengalami sendiri pengalaman bertemu dengan hantu Janet ni. Sememangnya ia memang sangat-sangat menyeramkan dengan berbaju merah dan juga berkasut merah. Tapi pada zaman sekarang, terutamanya pada generasi zaman sekarang ni yang tinggal dekat Sarawak, diorang kata diorang tak dengar lagi kisah mengenai hantu Janet yang ketika dahulu menjadi sebutan penduduk setempat hingga menakut-nakutkan mereka. Mungkin kelibat tu dah tidak lagi dikelihatan buat zaman sekarang, tapi dulu memang orang nak keluar rumah sangat-sangat takut lah zaman tu. Sekarang ni mungkin agak kurang. Baiklah, untuk kisah yang kedua, iaitu kisah seram di sekolah, salah satu sekolah di Sarawak, diceritakan oleh Lee yang berasal dari Miri, Sarawak. Dia tidak kongsilah nama sekolah dia. Aku nak kongsikan kepada korang kisah seram aku ketika aku di bangku sekolah. Cakap okey, pada tahun 2006 saya masih di tingkatan 3. Ketika itu exam makin dekat, iaitu PMR. Tetapi ketika saya tengah study untuk get ready PMR, saya dikejutkan dengan berita yang sangat menyedihkan, iaitu mak saya meninggal dunia. Sewaktu mak saya meninggal, saya dah tak boleh fokus untuk PMR sehinggakan saya gagal dalam peperiksaan tu. Nak jadikan cerita, seminggu selepas arwah mak saya meninggal, banyak perkara seram yang berlaku. Perkara seram tersebut berlaku kepada pakcik saya tinggal dengan kami. Ketika tu yang tinggal di rumah cuma saya, arwah ayah dan pakcik saya. Time tu saya ada ayah lagi dah time tu. Pada satu malam, pakcik saya pulang dari kerja lebih kurang pukul 2.30 pagi. Masa pakcik pulang, saya tanya muka pakcik. Saya tanyalah kat dia. Tapi muka pakcik dalam keadaan ketakutan. Saya tanya, "Kenapa pakcik?" Pakcik saya pun beritahu yang dia nampak kelibat arwah mak berdiri dekat pokok kuini di luar kawasan dapur. Pakcik masuk rumah ikut pintu depan kerana dia ketakutan. Dia terus masuk bilik dan tidur. Saya pun rasa takut, terus masuk bilik dan sambung tidur. Kejadian itu berlaku selepas beberapa bulan kemudian, iaitu kami dikejutkan lagi dengan berita yang menyedihkan juga, iaitu nenek saya, iaitu mak kepada arwah mak saya, meninggal dunia. Semasa arwah nenek saya meninggal, tak ada apa-apa yang berlaku pun. Selepas 100 hari arwah nenek saya meninggal, barulah terjadi hal-hal yang seram. Perkara seram yang saya alami adalah bunyi tapak kaki orang berjalan dalam rumah. Saya pun tertanya-tanya, Saya tanya diri sendiri,
Siapa yang jalan dalam rumah tengah malam ni? Dah lah rumah ni bergegar bila jalan. Kedap keduk, kenak keduk. Biasalah rumah kayu kan. Saya pun keluarlah daripada bilik dan masuk bilik arwah bapa saya. Saya ingat lagi, arwah bapa sedang nyenyak tidur. Saya pun masuk bilik. Tentulah. Dan tak ada apa-apa berlaku pada malam tu. Selama beberapa hari, saya diganggu lagi dengan bunyi orang mengetuk lantai bilik dari bawah pada jam 2 lebih pagi. Saya pun terbangun dengan perasaan marah. Saya ambil parang dan berteriak, "Kau ni apa hal main ketuk-ketuk bawah lantai aku? Kau nak mati ke?" Saya cakap macam tu dengan perasaan yang cukup marah. Peliknya, apabila saya kata begitu, keadaan kembali senyap macam tak ada apa-apa berlaku. Tetapi beberapa bulan kemudian diganggu lagi dengan penampakan lembaga hitam depan mata saya. Ketika tu saya dengan arwah bapa saya baru balik daripada jamuan makan malam kerana dijemput untuk hadir satu acara yang diadakan. Sampai di depan rumah, saya dengan arwah bapa saya nampak seekor anjing hitam yang besar berada di depan pintu pagar rumah kami. Saya pun keluar dari kereta dan marah pada anjing itu. "Woi, kau dah kenapa? Duduk dekat pagar rumah aku ni. Kau nak mati? Nak ni, nampak barang ni? Aku bunuh kau sekarang, baru tahu." Selepas saya marah anjing hitam tu, ia pun menyalak, "Wuh, wuh, wuh." Saya sempat marah anjing tu dengan terus buka pintu pagar rumah agar kereta dapat masuk. Setelah kunci itu ataupun kunci pagar tu saya dah buka, saya sempat pusing ke belakang dan terkejut saya dibuatnya. Nak tahu tak apa saya nampak tu? Saya ternampak lembaga hitam berdiri di luar. Nasib baik saya tak pingsan. Saya terus lari masuk ke dalam rumah. Lepas kejadian lembaga hitam tu, saya kena lagi. Ketika tu saya dah mula bekerja dah dekat shopping mall. Pada satu malam, saya baru balik dari kerja. Saya nampak Kak Ponti melintas depan mata saya di luar tingkap tempat rak kasut. Saya pun mencabar Cik Ponti tu dengan kata, "Engkau lintas lagi Engkau lintas lagi Kau bawa teman-teman kau ada lintas depan aku, tengok. Kalau aku nampak korang lagi, kalau aku nampak engkau dan engkau, korang sekali korang bertiga, aku kerjakan korang. Dengan parang ni juga aku bunuh korang." Tak lama lepas tu, tak dekat tengah malam dah, tiba-tiba terdengar bunyi hilayah yang kuat. Tak lama lepas tu, saya terkejut tetapi pantasnya saya buka radio, terus pasang siaran radio yang membaca ayat suci Al-Quran. Saya kuatkan radio sampai satu rumah dapat dengar. Keesokan harinya bila saya balik dari kerja, sampai rumah, bila saya masuk rumah ikut pintu pagar, saya terpaksa menarik store yang terletak di bawah rumah. Saya ternampak dengan mata kepala saya Cik Ponti lagi sedang berdiri di tepi dinding store sambil menunduk. Saya undur beberapa tapak dan berkata, "Kenapa engkau lagi? Engkau lagi nak cabar aku? Kau jangan kacau aku. Aku tak kacau kau. Kau cari makan, aku pun baru balik cari makan. Baik kau balik ke tempat asal kau sebelum aku buat apa-apa yang lagi buruk pada kau. Dan sebelum kau ditiba mana petaka kat kau. Kau jaga Selepas cakap macam tu, saya toleh ke belah kiri dan perasan Cik Ponti tu dah tak ada. Setelah kejadian tu, barulah salah seorang ustaz datang ke rumah kami dan baca ayat suci Al-Quran untuk ayat-ayat ruqyah
Dan Alhamdulillah Ustaz dah magar rumah kami. Dan Alhamdulillah juga tak ada lagi gangguan Cik Ponti ke apa semua sampai sekarang. Itulah pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh Lee, iaitu salah seorang student yang ketika itu tahun 2006 yang berasal dari Miri, Sarawak. Alright guys, itu saja video untuk kali ini. So aku harap korang pun dah dengar dan korang pun dah tahu dah dua kisah yang menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Janet di Kuching dan juga salah seorang student yang telah diganggu oleh Cik Ponti di Miri, Sarawak. So guys, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton video aku. Dan kalau sesiapa yang dah subscribe, thank you so much. I appreciate your support. Dan sesiapa yang belum lagi subscribe, jangan lupa guys, kalau suka tekan like, share, komen dan juga subscribe my channel. Dan juga tekan butang loceng untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So guys, kalau korang yang belum nonton lagi kisah seram yang sebelum ni, tak kisahlah daripada negeri mana pun, korang boleh tekan video sebelum tu, itu previous video dekat sini, ataupun dekat link di bawah yang aku akan bagi nanti. So guys, itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi di negeri di bawah bayu, iaitu negeri Sabah. Assalamualaikum and bye bye. See you later in my next video. Jumpa lagi.